Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya dah tengok jadual ASN kamu dan alhamdulillah saya rasa panjang lagi lah kelas MAT kita ni. Kan? Sebab MAT dekat-dekat ujung dia hantar kan. Oh, setiap hari cuti tu boleh buat kita boleh sambung kelas hari cuti. Tapi cuti 3 hari saya tak ambil 3-3 lah. Nanti kita akan bincanglah hari apa yang kita akan ambil. Okey. Okey, untuk soalan apa masuk tadi? Oh, Anan. Okey, Anan. Tengok soalan nombor 1 kan. Ini soalan apa? Janjang. Ini saya ambil semua soalan bahagian B. Bahagian B untuk kertas 1 kan. Soalan pilih 2 soalan sahaja. Okey. Nombor 13. Nombor 13, janjang. Soalan ni yang pertama. A. Bila janjang, benda pertama yang kamu kena tulis. Kamu kena tulis bagi kamu nampak dan ingat iaitu janjang tu jenis apa? Aritmetik atau geometri. Itu nombor 1 kan. Contoh soalan ni. Dalam satu janjang aritmetik, JA dulu. Janjang aritmetik, hasil tambah N sebutan pertama diberi oleh Sn. Sn sama dengan 7N tolak dengan 3N kuasa 2 per 2. Itu yang pertama. Dia bagi apa? Kan? Soalan dia, cari sebutan ke-9. Ini senang, bonus lah. Sebutan ke-9 maksudnya T9. Tapi kamu tak boleh pakai formula T. Bila dia bagi formula Sn, kita kena pakai formula Sn. Formula kita senang aja. Kalau T9 maksudnya S9 tolak dengan S8. Itu formula dia. Kalau 7 tolak 6. Macam itulah. Selepas tolak sebelum. Gantikan saja tu lah. S9 7 kali dengan 9 tolak 3. 9 kuasa 2 per 2. Tolak dengan pakai kalkulator je terus. 8, 7 kali 8. Tolak 3, 8 kuasa 2. Kemudian per dengan 2. Ambil kalkulator terus jawapan je terus. Sebab markah dia kembali. Markah dia 4 maksudnya 2, 2. Siapa anda buat ni? Berapa siapa? Tak dapat? Berapa? Cepat tu lah. Saya nombor CP7 saya tak hafal. Sebab saya jongak ni. Tapi formula ni kena ingat sebutan menggunakan formula hasil tambah. Negatif 22. Ikut siapa dia dah cakap dah tekan kalkulator ni. Negatif 22. Betul, sama dapat? Sama. Cuba test tu, dapat. Try dulu sebutan ke N macam mana? Sebutan ke N okey. Pergi nombor 2. Idea dia dulu idea dia. Dia nak sebutan ke N maksudnya apa? Tn kan? Tn apa formula kita? Tn adalah kalau kita pakai Sn. Kalau kau pakai Sn maksudnya kamu kena tolak dengan Sn tolak 1. Nampak? Itu je cerita dia, formula dia. Okey, Sn tolak dengan Sn tolak 1. Jadi setiap n tu kena ganti dengan nilai itulah. Contoh Sn tak ada masalah dah, ambil terus dia Sn ni 7n kemudian tolak dengan 3n kuasa 2 per 2. Okey, tak ada masalah, settle, echo. Cuma dengan Sn tolak 1, tempat n tu kena gantikan dengan n tolak 1. Itu kita bagi yang sebelum dia. Jadi kita akan jadi 7n tolak 1 kemudian tolak dengan 3n tolak 1 kuasa 2 per 2. Okey. Ini saya akan padam yang atas selesai. Baiklah, Shopee dah hantar marker ink, marker pen saya. Itu tahun baru Cina. Kedai tu dia tutup punya lama. Dia tunggu sampai naga datang marah dia baru dia hantar. Okey, sambung ni
Bila pecahan per 2/2, maksudnya kita dah boleh buat apa? Samakan bawah. Dah settle dah. Ni bawa ke atas. Balik pula jalan kerja. Tak apa. Faham Okey, per 2. Settle. Jadi yang ini tak ada masalah. 7N tolak dengan 3N kuasa 2. Yang ini kita kena expand dulu baru dia masuk. Kan? Expand dulu baru negatif. Jadi saya akan expand supaya tak nak kacau kat sini. Apa kalang kabut kat situ. Jadi kita akan expand kat sebelah ni kejap. Jadi yang ini akan dapat apa? 7N tolak 7. Yang ini kita akan dapat tolak 3N kuasa 2. Kemudian tolak 3 dengan negatif 2. Jadi tambah 6N belakang. Tambah 1 dengan negatif 3. Tolak 3. Baik, itu kita boleh buat pakai pensel kat tepi-tepi supaya yang main equation kita tak kelang kabut. Dia kacau. Okay, kat sini yang kita dapat ringkasan dia, kita akan dapat negatif 3N kuasa 2. Ini kita akan dapat campur dengan 13. And sini kita akan dapat negatif 10. Nampak? Sekarang baru kita masukkan apa? Negatif masuk. Kan? Negatif masuk. Bila negatif masuk, dia akan jadi apa kat situ? Sini akan jadi positif 3N kuasa 2. Sini akan jadi tolak 13N. Belakang akan jadi tambah 10. Jadi equation utama kita dia tak apa? Kacau rebah. Kan? Banyak benda masuk tak ada. Jadi kita akan dapat ni mati. Dan tinggal apa? 7 dengan ni jadi negatif 6. Nampak kan? Negatif 6. Tapi bila kita tulis negatif 6 contoh macam ni, negatif 6N campur 10 per 2. Nampak? Kita boleh simplify lagi. Bahagi 2. Jadi kita akan dapat negatif 3N campur 5. Bila kamu tengok jawapan, kalau nasib baik SPM tak ada jawapan belakang. Tiba-tiba jawapan belakang ni lain dia tulis. Tulis apa? 5 tolak 3N. Biasanya kalau negatif positif, jawapan akan susun semula positif di depan, negatif di belakang. Tapi tak ada masalah. Ini pun dah dikira betul. Dah siap dah. Kau nak bagi cantik. Jangan tukar simbol. Bukan tukar simbol. Tukar tempat saja. Boleh? Jadi kat sini kena cekap apa? Kembang kena cekap. Expand kena cekap. Kamu cekap kembang, kamu cekap algebra, make kamu A+ terus. Okey. Boleh? Nanti kamu pergi sekolah nanti, kalau jumpa Ishraq, kamu sampaikanlah dekat dia. DPR je? Oh, sekarang dah kat sekolah dah? DPR saja? Okay, ni sekolah dah. Okay, sana sure. Oh, DPR. Tunggu exam lah. Betul lah. Seminar saya dekat Hillcrest pun hari Sabtu ni online. Tak boleh buat bersemuka dah. Okey. Jadi kat sini kita tengok soalan nombor 14. 14 lah, betul lah, skip kan. Bapak markah. B ya, nombor 13B. Diberi PQ72. PQ72 sampai apa? 216 ialah 4 sebutan pertama janjang geometri, JG. Bila disebut itu 4 sebutan pertama, automatik Mamat ni akan jadi A. Nampak? Dia terus jadi A. Sebab dia kata 4 sebutan pertama. Kalau dia kata 4 sebutan berterusan, maksudnya dia bukan A. Ada orang lagi sebelum tu. Mungkin ada orang lagi sebelum tu. Okay? Jadi kat sini, 2 ekor ni ada nombor. Jadi automatik kat sini kita akan dapat apa? Terus dapat R. Nampak? Kita sedarai dulu. 216 bahagi dengan 72. Berapa kita dapat? Cuba tekan. 3. 3R. Cantik. Cari nilai P dan nilai Q. Terus jadi bonus. Betul? Terus jadi bonus. Kita buat macam mana? Kita reverse. Kita reverse benda tu. Reverse maksudnya apa? Ni darab 3. Kan? Kita reverse maksudnya bahagi 3. Reverse je. Tak payah pakai formula. Reverse je. Terus kamu terus buat kat situ. Yang ini buat dekat kamu buat
list, kemudian kamu buat macam ni, boleh, tak ada masalah. Maksudnya kita bahagi dengan 3, ini pun bahagi 3 lagi. 72 bahagi 3 dapat 80, 24. Dan kita akan dapat Q sama dengan 24, kemudian P sama dengan 8. Settle. Tak payah pakai formula, list saja. Kalau select janjang ni, selagi kita mampu list, kita list. Dia lagi senang buat. Nombor 1 kan? Okey, nombor 2. Okey, nombor 2 soalan dia apa? Hasil tambah sebutan ke-7 hingga sebutan ke-9. 7 hingga 9. Sebab kalau kamu mampu list, kamu dibenarkan buat list. Contoh dia pelajar cikgu saya buat list. List tak ada masalah, boleh buat. Contoh asal mana? 8. Lepas 8, 20. 4, lepas 24, 70. 2, lepas 72, 2, 1, 6. Dia darab lagi. Maksudnya dia nak sampai apa? 7 sampai 9 kan? Oh, dia rajin buat. Ni 4, 1, 2, 3, 4, 5 je lagi. Tak banyak mana pun. Kan? Pakai kalkulator darab 3. Darab 3 buat apa ni? 6, 4, 8 darab 3 lagi. 194. 4 darab 3. 5, 8, 3, 2 darab 3. 17496 darab 3. 52488. Kamu dibenarkan guna. Sebab tu kalau dia tak nak bagi kamu guna list ni, dia tak akan tanya soalan 7 ke 9. Dia akan tanya 17 ke 19. Siapa nak list berapa banyak? Nampak? Ini dibenarkan. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sini 7, 8, 9. 3 ekor ni. Kamu tambah je. Tambah. Terus dapat. Hasil tambah kan, T7 hingga T9 sama dengan, boleh tambah macam biasa. Nampak? Ambil kalkulator tambah, berapa dapat? Berapa? Tak puan? Nombor banyak ni, saya kecil tu tak boleh congak nombor. Apa buat? Tak puan dia memang dia takut kalkulator dia salah. 3, 7, 5, 8, 1, 6. Okey. Settle lah. Tapi kalau nak pakai formula boleh tak? Boleh. Kalau pakai formula macam mana pula? Kalau kita pakai formula, kalau dia nak hasil tambah 7 sampai 9, kita akan pakai S9 tolak dengan S6. Nampak? Kenapa tolak dengan S6? Sebab 7 saya nak. Bila kita nak 7, yang sebelum dia kita tolak semua. Nampak? Jadi kita kena pakai formula apa? Janjang geometri. Hasil tambah. Jadi kita akan buat. Boleh buat dalam bentuk lazim. Contoh macam ni. Ini contoh kalau pakai formula. So S9 sama dengan formula kita. A kita siapa? 8. Lepas tu buat kurungan. Ini cara kita buat formula untuk janjang geometri. Buat bawah tu. Kemudian R dulu. R kita 3. Jadi kita akan tulis 3 tolak 1. Ulang 3 tolak 1. Letak 9. Macam tu. Sama dengan ambil kalkulator tekan. Lepas tu S6. S6 sama dengan sama juga. 8 buat kurungan bawah 3 tolak 1. 3 tolak 1 kuasa 6. Nampak? Sama ke senang. Tak susah mana pun. Lepas tu markah dia sikit je. 2 je. Berapa lagi? 2 kan? 2 markah. Jadi kamu akan dapat jawapan yang sama lah nanti. Kan? Terus. Cuma yang ini kita cari berapa, masuk dekat formula asal akan dapat jawapan yang sama, iaitu 7, 5, 8, 1, 6. Dia lagi. Okey? Itu contoh soalan janjang. Ini kamu habiskan kira. Isra? Dah sihat ke? Lambat lagi ke? Kamu kena phase berapa? 8? Tak ada 8. Sekarang 10 kuasa log 10 je. 10 kuasa log 10. Oi, dahsyat satu. Okey. 10 kuasa log 10 Okey. Boleh makan lagi kan? Boleh makan lagi? Boleh. Rasa lagi. Okey. Kalau boleh makan lagi tak apa Okey. Jaga-jaga jangan bagi kena gigit nyamuk. Nanti nyamuk tu akan sebarkan virus tu. Baik cikgu. Okey. Kita tengok nombor 14.
Kamu semua dah vaksin lah kan? Berapa kali? 2. Booster tak payah. Kan? Budak-budak dah booster. Lagi orang tua-tua. Okey. Kita tengok nombor 14. Okey. Soalan seterusnya nombor 14. Okey, boleh nampak? Dan di rumah pun boleh nampak nombor 14. Okey. Ni apa? Anak-anak murid perempuan ni faham ke? Amira, Hanan, Rina, boleh? Boleh cikgu. Boleh Okey. Nombor 14 A Okey, soalan ni dia. Diberi pengamiran 1, 3 HX. Ini memang saya target. Sama ada dia duduk bahagian A atau bahagian B. Kan? DX sama dengan M. Okey. Soalan nombor 1. Cari dalam sebutan M. Nombor 1. Dia minta apa? Pengamiran 1, 3, 5 HX per dengan 2 DX. Nampak? Makanan lah. Betul tak? Jadi kalau nak bagi cantik, kita keluarkan nombor ni. Padam je. Pakai pensel boleh. 5 padam dua ekor ni. Duduk luar. Kacau betul. Macam tu. Boleh padam. 1, 3 ganti je dengan M. Jawapan kita tu dapat apa? 5 per 2 M. Dah. Selesai. Markah apa agak-agak ni? 1. Kalau dia bagi 2, cantik lah. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Orang bagi lebih, kita redha lah. Jangan komplain. Okay. Nombor 2. Pengamiran 1, 3. Okay. 6X. Tambah 2H X. Tutup DX. Yang ni kalau ada kurungan kotak ni. Apa kita buat? Kita kembangkan dulu kurungan kotak tersebut. Kembangkan. Jadi kita akan dapat pengamiran 1, 3. Nampak? 6X ni. Kamu boleh tulis 6X ataupun nak keluarkan 6 pun tak apa. Tapi kalau 6X ni, tak ada masalah. Tulis je 6X. Dia tak ada kaitan dengan fungsi kita. Okay. Kemudian campur dengan pengamiran 1, 3. Yang ni 2 keluar. HX. Nampak? Kebetulan nampak. Jadi yang ini macam mana? Ini tak payah buat dalam kerja. Tekan kalkulator je. Pengamiran 6X, 1, 3. Terus tekan. Tekan kalkulator. Yang ni tekan kalkulator. Kalau yang kalkulator biasa, dia kena buat pengamiran 6X, 1, 3. Sama dengan. Itu dapat jawapan. Tekan je. Bagi jawapan terus je. Berapa jawapan? Berapa siapa dapat yang ni? 6X ni. 20? 24. Yang ni campur dengan 2M lah. Betul tak? Okay. 24 campur dengan 2M. Betul 24? Cuba tekan dia. Saya kalkulator tak pandai. Saya cuma bagi tahu macam mana tekan je. Nak tekan tak pandai. Oh. Macam type keyboard tu. Type kalkulator. 10 jari pakai. Syirah. Ya, cikgu. Siapa kata kelas kau penternak kan? Penternak. Berjaya. Mana ada cikgu. Aduh. Tak apa, anggaplah sebagai benda yang kamu dapat ni kan, face lock 10 tu sebagai booster untuk kamu. Okey. Baik cikgu. Okey. Dia datang main-main je tu, dia datang main-main. Kan? Jauh datang. Kan? Pada Indon dia datang. Om nama dia. Om Mikron. Nasib baik dia tak singgah kat legasi ilmu cikgu. Itulah. Nasib baik aku tak datang semalam. Aku boleh tutup. Aduh. Okey. B. Boleh B. B kat sini. Tengok B. Rajah 5 menunjukkan lengkung. Dia ada rajah. Saya lukis rajah dulu. Rajah. Tarik. Lengkung. Lengkung kat sini. Dia ada bagi kat sini. Sini 2. Sini H. Sini. Sini 8. Sini kawasan Q. Sini kawasan P. Sini graf dia Y kuasa 2 sama dengan 16 per dengan X. Soalan dia bagi. Diberi luas rantau berlorek. Kita lorek. Lorek pula. Lorek.
luas antara berlorek P sama dengan luas antara berlorek Q. Cari nilai H. Maksudnya apa? Bila nak kira luas ni, kamu tengok, bila graf dia macam ni, yang terbaik, arah dia kita ambil terhadap paksi Y. Sebab nombor semua kat Y. Nampak? Bila terhadap paksi Y, kita keluarkan formula luas dulu. Luas sama dengan belakang dulu, dy. Dy maksudnya apa? Terhadap paksi Y. Bila terhadap paksi Y, sini akan jadi X pengamiran. Macam tu je terus. Jadi kita perlukan apa? Kita perlu X. Bila kita perlu X, yang ini kita dapatkan X tu. Jadi kita akan dapat X sama dengan 16 per Y kuasa 2. Yang ini akan masuk. Kat situ. Jadi dia kata apa? Luas kawasan Q sama dengan luas kawasan P. Masukkan saja luas kawasan Q apa? Pengamiran daripada H ke 8. Masuk je Muhammad ni. 16 per Y kuasa 2. Okey, belah sini pengamiran daripada 2 ke H. Benda yang sama, graf yang sama. 16 per Y kuasa 2. Okey. Jadi kita kena tunjukkan yang kita boleh kamera lah. Kan? Senang je kamera ni. Dapat apa ni? Jadi kita kamera, tukarkan jadi kotak. Sini akan jadi 16. 16 apa? Y kan? Negatif 16 per Y. Betul? Betul tak? Tak betul, kita buat panjang sikit. Buat panjang sikit, kamu kena jadikan dia 16 Y kuasa negatif 2. Nampak? Kemudian kita tambah 1 turun bawah. Kan bila kita tambah 1 turun bawah, dia jadi apa? Tambah 1 jadi apa? Jadi negatif 1 turun bawah. Kan? Jadi Y ni akan jadi Y kuasa negatif 1. Sebab tu dia akan jadi 16 per dengan negatif Y. Pengamiran ni lah. Kan? Okey. Cara congak dia. Saya sebenarnya malas nak congak. Tapi tak apa, saya tunjuklah kamu. Kamu kan suka tu congak. Dapat congak mesti best. Pengamiran lah. Pengamiran. Untuk pengamiran kuasa negatif. Kuasa negatif maksudnya unknown kita duduk di bawah kan. Jadi dia terbalik macam yang kita buat biasa. Okay, yang kita buat biasa kita tambah 1 turun bawah. Betul tak? Jadi kita terbalik dia akan jadi apa? Tolak 1 turun bawah. Tapi dalam kerja dia ada nombor 1 kamu kena tukar simbol. Kenapa tukar simbol? Sebab kuasa negatif. Kan? Nombor 2 kita buat apa? Tolak 1. Okey, kuasa yang kat bawah tu tolak 1. Kemudian turun bawah. Turun bawah maksudnya dia tak boleh turun bawah sebab dia memang kat bawah. Bila kamu turun bawah, dia akan duduk kat sebelah. Nombor 3 duduk sebelah. Kalau lupa buat macam kembali kepada biasa balik. Tak masalah. Contoh saya bagi kat sini Y sama dengan ni, saya ambil Y lah contoh Saya ambil kat sini 3 per dengan 5x kuasa 4 contoh. Kan? Kita buat pengamiran. Pengamiran Y sama dengan apa? Boleh congak terus. Tukar simbol dulu. Ini akan jadi negatif 3 per 5 pun jangan usik. Just tu. Yang ini kita buat apa? Tolak 1, letak sebelah. Tolak 1, letak sebelah jadi apa? X kuasa 3, letak sebelah. Macam tu jadi. Sebab dapat dah jawapan kita. Potong-potong tinggal negatif 1 per 5x kuasa 3. Pengamiran lah. Tercongak. Yang kita panggil sistem tukar simbol. Tapi kalau lupa buat balik. Buat asal balik lah. Ini untuk cepat aja. Dapat yang ni. Dapat H dengan 8 sama dengan negatif 16 per dengan Y. Sini 2 dengan H. Ganti masuk. Masuk 8 dulu. Negatif 16 per 8 tolak negatif 16 per H.
sama dengan yang ini negatif 16 per H. Tolak dengan negatif 16 per dengan 2. Yang ada H kumpul satu side, yang tak ada H kumpul satu side. Algebra konsep. Ni kat sini kamu nampak ni tambahan. Sama maksud 16 per H tambah 16 per H. Jadi kat sini 16 per H tambah 16 per H. Sama dengan sebelah sana 16 bagi 2 maksudnya 8 tambah dengan 2. Betul? Terus dapat jawapan H kita. Belum dapat jawapan lagi, belum. Ni dapat 16 apa? 32. 32 per H sama dengan 10. Jadi H sama dengan 3.2. 3.2 tak cantik lah kalau kita buat. Boleh tak? 3.2 boleh. Sebab dia nilai dekat paksi Y je. Point pun boleh. 3.2. Selesai. Ini saja banyak sikit. Sebab tu dia bagi soalan macam ni. Favorite. Sebab kalau dia bagi pengambilan biasa, pelajar tekan kalkulator je. Sebab tu dia akan bagi benda yang kamu kena gantikan. Okey. Itu soalan nombor 14. Kita tengok satu lagi soalan. Boleh nampak ke? Okey, boleh. Boleh. Sedih je suara Ishraq hari ni. Sabar. Semua tu Soalan saya biasa je cikgu. Sebab biasalah dugaan sakit ni sebab banyak dosa. Jadi bila kita sakit apa tak ada masalah. Nanti dosa kamu akan nampak tau. Kutip dosa tu. Dia luruh satu persatu. Sebab paling banyak tu dosa kat Cikgu Man tu. Okay. Kita tengok soalan seterusnya. Nombor 15. Topik apa? Pilih atur. Okey. Pilih atur. Pilih atur ke taburan ni? Kita tengok. Nombor 15. Tengok. Dia baca tu tengok. Saya nak try padam ni dulu. Mampukah saya padam? Mampu. Kalau Ishraq ada, dia lah yang tolong padam whiteboard saya. Terasa lah. Dia tak ada. Cikgu, jangan nampak macam berlakon cikgu. Nombor 15. Jom. 5 orang murid akan dipilih dari sekumpulan 4 orang murid lelaki dan 6 orang perempuan. Wow. Untuk mewakili sebuah sekolah dalam pertandingan kuis matematik. Hitung bilangan pasukan yang boleh dibentuk jika setiap pasukan terdiri daripada jadi ini apa ni? Gabungan. Betul? Gabungan Kita tengok 5 orang murid akan dipilih. Saya akan buat biasanya 5 orang murid bulat. Akan dipilih dari sekumpulan 4 lelaki. Lelaki ada 4, kemudian perempuan ada 6. Betul? Nampak trik dia? Dia heja nombor tu. Nombor tu dia heja. Dia heja apa? 6, 4 semua kan. Supaya kadang-kadang pelajar boleh mix tengok. Kalau dia letak nombor 4, laju kita tengok nombor ni. Hitung bilangan pasukan yang boleh dibentuk jika setiap pasukan mesti terdiri daripada soalan nombor 1. Okey. Seorang lelaki. Lelaki seorang dan murid perempuan ada 4. Nampak? Turunkan saja. Asal berapa? 4. Terus 4 C. Pilih. Asal dia 6. Terus turun. 6 C 4. Cakap 6, tulis 4. 6 C 4. Terus dapat jawapan. Ni kalau dah biasa buat, kamu akan rasa soalan ni mudah je nak dapat 2 markah. Berapa? Siapa? 60. Dua-dua darab. Okey. 60. Siapa ni kedekut betul lah. Siapa kedekut bateri kalkulator. Sekurang-kurangnya 2 orang. Dia nak cikgu congak. Oh ya. Saya congak tadi. Sekurang-kurangnya 2 orang murid lelaki. Apa maksud sekurang-kurangnya? Sekurang-kurangnya maksudnya paling sikit lelaki 2 orang.
Sebab yang kita buat dekat lelaki tu paling sikit lelaki 2 orang. Jadi kes kita ada 2 lelaki boleh, 3 lelaki boleh, 4 lelaki pun boleh. Itu dia kata sekurang-kurangnya 2 orang lelaki. Jadi lelaki paling sikit 2 orang. Lengkapkan. Kalau sini 2, sini kena 3. Sebab apa? Dia nak 5 orang. Sebab tu cara susun tu bagi jelas nampak. Kalau sini 3, sini kena lagi 2. Kalau sini 4, sini kena 1. Sebab turunkan. Jadi 4C1, 4C3, 4C4. Yang ini 6C3, 6C2, 6C1. Darab. Antara tingkat kena tambah. Dapat jawapan akhir kita. Okey. Apa soalan? 186. Jawapan akhir je. Ni biar. Okay. Boleh Alip? Alip kan nama kau? Ya? Tak dapat panggil ni. Panggil nama. Kan? Yang aku ingat nama Syafiq ke? Okay. Okey. Kena tutup ni. Tutup nanti dia aircon keluar. Boleh? Serak boleh faham? Okey. Senang je lah cikgu. Dia je makin sakit lagi senang faham. Agak betul lah. Korang tak dengar cakap pun. Kalau kau dengar mesti sakit hati. Lepas tu saya tak bagi Sapuan dengar. Nanti dengar kat recording ni Sapuan. Dia punya ayat dia. Bila belagak lah. Kan? Lepas tu orang kata kalau kena virus ni, dia terus jadi riak tau. Mana je cikgu. Okey. Kita tengok B. Soalan B Soalan B. Jisim bagi beberapa guni tepung. Jisim bagi beberapa guni tepung bertaburan normal. Jadi kita bagi taburan normal. Taburan normal, okey. Dengan min, kena ada min sama dengan min dan sisian piawai sama dengan sisian piawai tak bagi. Okey. Diberi bahawa 3.45% daripada guni tepung itu mempunyai jisim melebihi. Jadi cara kita buat ni, kamu kena ingat peratus. Kita boleh tukarkan dia kepada apa? Ke barang kalian. Contoh dia bagi kat sini apa? 3.45%. Okey. Dalam barang kalian dia adalah 0.100. Dan 0.345. Macam tu. Okey. Kemudian kita jadikan dia persamaan satu. Kita bagi apa? P X. Dia kata apa situ X je. Melebihi 35 sama dengan 0.035. Okey, tinggal kejap. Tinggalkan ruang untuk buat graf, untuk buat dia panggil graf kan? Graf plotting. Okey, kemudian bawah tu satu lagi dia bagi 24.2. Jadi kita ambil P X. Yang ini mana kurang daripada 20. Kurang daripada 20 sama dengan 0.24 bagi 100 Okey. Kemudian macam mana kita selesaikan ni? Langkah pertama kita kena buat graf dulu. Bila kita buat graf, ni saya pecah dua cara buat pecah graf. Bila kita pecah graf, tarik buat graf. Dan ni pun sama. Pecah graf kan. Tarik.
tarik cakap. Okey, kemudian kita tanda apa? First kali kita kena tanda terus 35 ni kena tukarkan dia jadi Z, betul tak? Kan bila Z betul lebih besar. Lebih besar kita anggap je Z kita kat sini. Z lebih besar. Lebih besar kat sini berapa? 0.0345 macam tu. Pergi cari dekat table. Dekat table nak cari betul ada belah sini. Kita buat table kita lebih kurang. Nak cari benda ni kena duduk di dalam. Bila duduk di dalam kat sini kita akan buat kena cari 0.0345. Sama atau lebih. Okey. Alamak table tak ada, tak bagi. Cuba jap. Strap selalunya dia ada table ni. Datang tak? Siapa belakang strap? Dia bagi table tak nak, pakai calculator je tu. Gila tu. Dia tak tahu. Okey. Cikgu tak tahu cikgu dalam exam hari tu je gelabah cari table. Depan belakang. Satu lah. Kamu nampak dia? Satu. Dapatlah sebab saya nak tanya je mana table. Okey. Kita cari apa? 0.0345. Eh? 0.0345. Paling dekat 351. Kan? 0.0351. Betul. 0.0351. 1.8. Okey. 1 atas. Ni tolak berapa ni? 6. Betul? 6. Ni tolak 6 kat sini. Paling dekat kita ambil. Jauh. 8. Okey. Dapat? Baca table. Boleh? Okey. Kemudian yang ini pun sama juga. Cuma dia belah sini. Bila belah sini, kita ambil. Yang ini dia bagi positif. Bukan negatif. Lebih kecil. Yang ini. Kecil ke besar? Kecil. Jadi kalau kecil, sebelah sini juga. Sebab kita tengok. Besar saiz dia. Kurang pada 0.5, memang belah kiri. Kalau lebih, besar. Jadi kat sini kita ambil ini luas dia adalah apa? Luas dia adalah 0.242. Berapa nilai bawah dia? Kita buat table. 242. Cari 242, 0.242. Ngam-ngam ah. Dapat 0.70. Dapat terus. Jadi letak nombor dia bawah ni. Ini adalah 0.70. Maksudnya sebelah kiri nilai dia negatif. Macam tu. Yang ini pun sama, letak ni. Berapa Z kita? 1.818. Tapi nilai kita adalah positif. Cara ni. Kemudian kita kena buat apa? Panjang lagi tujuh dia ni. Persamaan serentak. Kenapa persamaan serentak? Z adalah sama dengan X tolak dengan min per dengan sisihan Y. Jadi daripada yang pertama, kita dapat Z kita adalah 1.818 sama dengan X kita adalah 35 tolak dengan min tak tahu per dengan sisihan Y.
Ni sisian piawai bawa ke sini, dia akan jadi 1.818 sisian piawai campur min. Sama dengan 35. Persamaan nombor 1. Okey, bawah pula. Bawah dia akan jadi apa? Sebab kat situ Z kita adalah negatif 0.7 sama dengan 35 pula. 20 tolak dengan min per dengan sisian piawai. Bawa ke sebelah, dia akan jadi negatif 0.7 sisihan piawai campur min sama dengan 20. Persamaan nombor 2. Yang ini dengan ini pakai kalkulator je serentak kan. Yang pakai apa? Unknown 2 tu. Ni A, B, C. Okey. Terus dapat jawapan. Terus kamu akan dapat jawapan sisian piawai dulu. Kemudian baru min. Okey. Susah juga soalan ni walaupun dia bagi 4 markah je pun. Kita minum dulu. Jarah susah apa? Jarah. Susah. Ada hint apa soalan masuk? Kalau tanya bab senang masuk apa? Dia bagi tahu bab. Bab ni, bab ni, bab ni, bab ni. Habis satu buku. Dah, boleh? Dah. Soalan macam ni adalah soalan antara favorite juga dalam taburan normal. Sebab apa? Kena pakai jadual. Kena pakai jadual, cari nilai, kemudian buat soal serentak pula. Favorite lah. Okey. Dah tak ada kan? Dah. Okey, kita tengok. Ya? Dah. Israk dah. Dah. Saya rasa dekat tuition ni, kebanyakan student saya adalah student sekolah Sri Gombak. Student Sri Gombak. Tengoklah siapa promote. Dia mengaku dia promote siapa? Dia promote. Okay, alamak, nanti saya belanja Kau nak makan apa kau cakap Esok aja ke esok? Esok tak boleh, kau kuarantin 2 minggu lah. Mana ada cikgu? Itu? Dia Ikut esok dah boleh ha. Dia ikut berat badan. Kan kalau demam pun pergi ke farmasi dia tanya berat apa? Kan? Berat badan tu. Kalau lebih macam saya kuarantin 2 hari je. Kan? Dia menipu. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Nombor ni set yang lain nombor 13. Tapi ini topik dia senang aja. Topik apa ni? Fungsi, function Okey. Nombor 13, diberi fungsi. Fungsi tulis dulu salin, tukarkan bentuk pemetaan kepada bentuk kurungan. Supaya kamu memulakan menjawab soalan dengan menulis sesuatu sambil baca bismillah kat sini. Okey, campur dengan N, X tak sama dengan K. Okey. Diberi pula, dia kata F2 sama dengan 5 dan F5 sama dengan 2. Main-main nampak soalan ni. Dia tukar nombor. Okey. Cari nilai K. Wow. Cari nilai K. Susah kan? Susah apa? Nilai K. 1 markah sahaja. Terus ambil nilai K ni, nilai adalah yang menyebabkan apa? Bawah ni menjadi nilai kosong. Kan bawah ni jadi kosong. Jadi kita gantikan X dengan apa? K tolak 1 sama dengan kosong. Jadi K sama dengan 1. Sebab tu markah dia 1 je. Terus. Apa-apa saja yang menjadikan bawah kosong tu nilai K. Sebab
Dalam matematik tak boleh bahagi dengan kosong. Kalau bahagi kosong, kita panggil dia undefined. Tidak tertarikh. B. Soalan cari nilai M. M dan N. M dan N. Jadi kita kena masukkan ke dalam function kita. Jadi F25 apa F25? F2 sama dengan 5 sama dengan tempat X digantikan dengan 2. Jadi M per 2 tolak 1 campur N sama dengan 5. Jadi M campur N sama dengan 5. Yang kedua, F5 sama dengan 2. Sama tak? Gantikan juga. Kita akan dapatkan situ. M per dengan 5 tolak 1 campur N sama dengan 2. Jadi kita akan dapat M per 4 campur N sama dengan 2. Buat soalan susah terus je. Tak payah ni 4 ni biar je. A kita 1/4. Pakai je terus. Dan kamu terus akan dapat jawapan M sama dengan N sama dengan. Okay. Tak perlu tunjuk pun soalan serentak. Kalau nak menunjuk tak apalah kan. Kita tak payah menunjuk sangatlah. Relax je. Berapa dapat ni? 48. Dapat? Dapat? Berapa? M? 4. M 4. N? 1. Okey, selesai. 3 markah. Bila dah dapat M dengan N, maksudnya fungsi kita telah menjadi Fx sama dengan 4 per X tolak 1 campur dengan 1. Sebab fungsi kita dah jadi tu. Jadi soalan seterusnya kita jawab dengan menggunakan fungsi. Dia minta apa? F2. F2 sama dengan apa? F. X. Fm maksudnya apa? F masuk dalam F. Sendiri buka, sendiri masuk. Sendiri buka, sendiri masuk. Dekat mana buka? Dekat X kita. Jadi 4 per dengan buka tolak 1 campur 1. Sendiri masuk. Dia juga masuk. Iaitu 4 per dengan X tolak 1 campur 1. Wow, sampai sini ramai surrender. Jam, macam mana juga dia pecahan main pecahan ni. Pecahan dia bergurau. Kan? Jadi kenapa dia jadi agak complicated sebab apa? Kalau nak lebih mudah, kita buat apa? Samakan dulu pembawa. Boleh juga. Kan? Tapi sama ke? Macam mana nak buat ni? Langkah pertama, tengok. Kurungan dengan tolak. Perlu tak kurungan kalau dengan tolak? Tak perlu, betul tak? Kan? Takkan nak tulis 5 kurungan tolak 1. Buat apa kurungan ni, betul tak? Tak ada efek. Jadi kat sini kita boleh padam terus kurungan ni. Jadi ni dengan ni mampus. Yang tinggal apa? 4 per X tolak 1 campur 1. Ini yang tinggal. Nampak? Kemudian macam mana kita nak matikan siapa? Yang bawah sekali ni kita nak matikan, betul tak? Kita nak matikan kat situ adalah apa? X tolak 1. Jadi kita boleh buat apa? Bila pecahan 3 tingkat. Bila pecahan 3 tingkat, yang bawah sekali akan naik ke atas. Iaitu konsep dia, kita ambil konsep macam ni. Kalau A per dengan B per C. Jadi dia sama juga dengan apa? Sama juga AC per B. C tu akan naik. Tapi kalau dia A per B per C ni kita lain. Nampak? Kalau macam ni, dia kata dia apa? B ni akan turun ke bawah. Itu kamu kena faham konsep pecahan. Kalau dia 3 tingkat macam ni, C naik atas. Contoh macam ni, ni naik atas. Bila yang ni naik atas, yang tinggal apa? 4 per 4. Nampak? 4 per 4 pun mampus. Yang tinggal apa? X tolak 1 campur 1. Mati lagi. Tinggal X. Oh, ramai mati dalam cerita ni. Kesian. Okay.
Yang ini saya rasa D ni bukan F1 ni, F negatif 1 betul tak? Tak apa jelas nampak soalan dia. F negatif 1 kan. Kat mana saya nak buat ni? Sini Okey, untuk soalan D, dia minta F negatif 1, 3. Okey, bila F negatif 1 songsang 3, kamu tengok ini, biasanya kita akan buat songsang dulu, betul tak? Kan? Jadi soalan ni macam ni, kalau buat songsang, wow. Jam juga soalan dia buat songsang, betul tak? Kan? Jadi apa kita buat? Cara dia, satu lagi cara, teknik dia adalah, bila kita jumpa songsang dengan nombor, kan? Teknik dia, kamu saja ni, samakan saja. Bahasa Melayu baku, samakan. Samakan. Samakan maksudnya, ambil je fungsi tu, samakan je dengan 3. Macam tu je. Samakan. Nampak? Lepas kamu samakan, tempat X ni automatik bertukar menjadi mamat ni. Tapi susah, jangan tukar lagi. Kan? Kita selesaikan dulu. Ni akan dapat apa? 4 per dengan X tolak 1 sama dengan 2. Ni tukar tempat, nampak? Tukar tempat. Bila tukar tempat, dia akan jadi 4 bahagi 2. 2 sama dengan X tolak 1. Jadi X sama dengan 3. Jangan tinggal macam ni. Tak jawab soalan. Soalan bukan tanya X. Soalan tanya apa? F songsang 3. Oleh sebab itu, F negatif 1, 3, jawapan dia sama dengan 3. Kalau kamu buat songsang pun, kamu akan dapat jawapan sama. Tapi panjang. Kan? Dan ada setengah soalan tu, kamu cari songsang tak jumpa. Nampak? Macam mana cari songsang tak jumpa? Apabila soalan kuadratik. Function tu kuadratik. Cari songsang tak jumpa. Kan? Tapi dia bagi cari songsang. Mampus. Ini teknik dia. Samakan. Teknik yang kita panggil dia teknik samakan. Okey? Boleh? Ini salah satu rasio dalam MX. Rasio. Ada rasio pula MX. Kita tengok soalan seterusnya. Yang di rumah boleh faham ke? Boleh? Boleh. Boleh Faham cikgu? Okey pelan-pelan dia. Vektor pula. Macam something wrong? Tak apa, kita tengok. Kalau ada something wrong, kita wrongkan soalan tu. Kalau kita wrongkan bonus lah. Saya pun tak tahu tak. Saya ambil pada buku ni. Saya scan pakai cam scanner. Kan ada tulis kat situ. Scan by with cam scanner. Saya pakai buku apa? Tak ingat buku apa. Ilmu bakti kot. Saya suka ilmu bakti. Sebab dulu nama dia, syarikat dia nama Mahir. Tiba-tiba tukar. Tak Mahir dah. Ilmu bakti. Dia banyak bakti tak. Nombor 14. Raja 5 menunjukkan sebuah segi 4 selari. Segi 4 selari. Segi 4 selari kan. A, B, C, D. Itu. A, dia minta apa? Ungkapkan AB dalam AD dan DB. Dia minta apa? AB dalam AD dan DB. Nampak? Kita try lah buat. Apa masalahnya? Pergi tengok gambar buat apa? Kan? Kita buat je. A, B, A nak pergi ke B. Nampak? Gambar tu jangan tengok lama-lama. Nanti gairah. Ripang nak tengok. Kan? Jadi apa jadi? AD, DB. Letak je lah AD, DB. Dah. Selesai. Nampak kan? Okey. Vektor tak semestinya kena ada garis. Orang boleh tak ada. Boleh je. Asalkan jalan je. Satu markah je dia bagi. A1, 1, 1, 1 markah. Satu markah je. 1. Nombor 2 pun 1 markah juga. Dia bagi apa? AC. Dia nak dalam sebutan apa? AB dan AD. AB dan AD. Okey. Boleh tak? AB dan AD. Boleh? Kenapa boleh?
Mula-mula kita buat macam ni dulu. AC adalah A pergi ke C. Nampak? Jadi A pergi ke C, kita akan pakai AB campur BC. Okay? Dan sebab segi empat selari, maka BC adalah sama dengan AD. Nampak? Sama. Sebab apa? Segi empat selari. Gantikan. Jadi jawapan kita AB campur AD. Siaplah soalan tu nak. AB, AD. Boleh sebut? Okay. Nombor 3. Nombor 3 dia nak apa? BC. Dia nak AC dengan AB. BC. AC dengan AB. Boleh dapat. Nampak? Cuma ni kena hati-hati. Sebab dia nak apa? BC dalam sebutan AC dengan AB. Kita buat tu. B pergi ke C. Dia nak ada huruf dia, huruf A. Kita buat BA campur AC. Okay. Yang ni BA campur AC. Soalan bagi tahu dia nak AC dengan AB. Jadi kita kena terbalikkan benda ni. Nampak? Bila kita terbalik, dia akan jadi negatif. Bila negatif, maksudnya kita boleh tulis AC tolak AB. Aduh, satu markah je pun. Aduh. Ha? Susah kenapa? Susah soalan ni, susah. Macam senang Isyraq. Siapa kata susah soalan ni? Susah ke? Dia tak tahu. Kalau saya ambil je. Dia punya jawapan tu. A, B, A, D. Betul lah. Ambil je kan? Ambil je. Tak apa-apa lah. Okay. Kita tengok soalan seterusnya. B sempat saja kan? Dah, sip. Okey, kita tengok soalan B. Okay, soalan B kat sini. Diberi AB sama dengan 3A campur dengan 2B. Kemudian dia bagi AD sama dengan 3B tolak A. Okey. Soalan nak apa? Ekspreskan AC dalam A dan B. Okey, apa AC? Jadi dia menggunakan gambar yang sama tak? Dia masih menggunakan gambar yang sama. Jadi kita ada AC dah. Ada padam tadi. Mana AC tu? AC. AC sama dengan apa tadi? AC sama dengan AB tambah dengan AD. Betul? Jadi kita masukkan saja. AB adalah 3A. Kenapa soalan senang sangat ni? 2B campur AD kita 3B tolak A ni. Kenapa? Siapa yang cakap susah? Oh, atas susah. Okey. 5B. Mudah sangat lah. Tak bercabar lah MX ni. Kalau exam betul-betul dapat soalan saya dari MX, saya tinggal tau. Sebab rasa macam tak jawab MX. Jadi kita rasa macam dosa. Senang. C. Mungkin C susah lah. Mungkin C C. Yang betul lah susah. Saya paling tak suka laju ni. Kan? Aduh, dia laju pula ni. Tak boleh buat laju cakap dia. 90 darjah. 7 kilometer per jam. Yang ini 12 kilometer per jam. Okey, soalan dia. Hasan mendayung perahu dari satu titik ke seberang sungai dengan had laju V. 7 km per jam ke arah utara. Maksudnya Hasan duduk ke sini tu tak? Ke arah utara. Dia mendayung. Ke seberang sungai. Oh, ini sungai. Nampak sungai. Sungai. Arus sungai mengalir dengan had laju A. Oh, ini arus sungai. Arus sungai mengalir dengan had laju A. Yang ini V Ini A. Arus. 12 km
per jam arah timur. Nasib baik dia bagi gambar. Kalau tak bagi gambar ada pening timur utara kan tak tahu. Kau tahu utara macam mana utara? Tahu timur tahu. Timur kiri ke kanan? Kanan. Betul. Betul. Kanan kan ni asal timur kanan pula? Timur kiri ya. Kalau sudut kat Amerika macam mana? Timur saya macam mana? Sama. Kalau sudut kat Amerika, pantai timur saya. Sebab? Saya cuba kamu tanya orang yang anggap bumi lepek. Kamu tanya orang anggap bumi lepek. Kan pening cerita dia. Betul tak? Timur mana, barat mana, tak tahu tau. Tak tahu. Kan? Kalau yang anggap bumi bulat boleh, tak ada masalah. Bumi bulat. Bumi bulat ke lepek? Bumi cube. Bumi bulat atau lepek soalan. Tanyalah orang yang pernah tengok. Betul tak? Kau tanya Syekh Muzaffar. Mereka tahu dia kata goli je. Okay. Hitung arah dan had laju perahu itu kesan daripada aliran arus sungai. Wow. Dahsyat. Nampak? Jadi maksudnya kita kena buat apa ni? Kita panggil dia vektor paduan. Dia bagi segitiga ni. Kalau dia tak bagi segitiga ni jam tau. Tapi sebab dia bagi segitiga, carilah Mamat ni jawapan dia. Okey? Jadi macam mana kita nak cari benda tu kat situ? Pythagoras theorem. Boleh ke kita guna? Tapi takkan semudah itu hitung arah dan had laju perahu itu kesan daripada aliran arus sungai. Senang sangat ni kan. Saya tak sonoh betul tak? Kalau pakai Pythagoras berapa? Tapan? Pol. Punca kuasa 2? 193. Punca kuasa 2, 193. Kalkulator bagi jawapan tu kau main kod-kod tak? 3 yang ni kilometer jam negatif 1. Arah? Jadi tanya arah. Hitung arah dan had laju. Kita dapat laju, arah belum. Jadi arah kena buat apa? Bearing. Nampak? Bearing kena cari sudut kat mana? Sini. Kan? Macam ni sudut kat sini. Sudut sini kita akan pakai tan. Jadi sudut theta kita adalah tan theta sama dengan 12/7. Berapa sudut theta kita? Tan negatif 1, 12/7. Kau jangan bagi dalam radian. Sepak kau. Yuk, Pan. Dalam sudut darjah. Apa, Pan? Baik. Memang kena tak lama ni kan. Kurus kau. Apa? 59.74. 59.74 darjah. Okey. Macam mana tu jawapan? Soalan tanya hitung arah dan had laju. Jadi kita akan bagi tahu bergerak arah pula mana boleh tulis arah tu? Pada arah. Pada bearing bearing kita kena buat nombor dia kalau kurang pada 180 kena letak kosong. 0.9.74 darjah bearing. Dengan had laju dia berapa tadi? Punca kuasa 2 193 km sejam. Memanglah 3 markah sebab dia ada soalan apa? Ada trigo, ada Pythagoras theorem, ada jawapan, ada 3 perkara. Bila 3 perkara maksudnya dia boleh bagi dekat sini 1 markah, dekat sini 1 markah, jawapan. Okey. Yang ini saya pernah soalan mana? Saya tak ingat soalan
Soalan form 4 baru form 4 ni, form 4. Boleh ke? Isra, faham ah? Dia rasa macam pernah jumpa soalan ni tapi Saya tak ingat ah, dia ada jumpa kat trial. Trial mana? tak ada cikgu. Dia pernah waktu kita buat soalan buku teks form 4 dulu. Oh, dalam buku teks form 4 kan? Lebih kurang gitulah. Tapi tak gitu pun. Oh, gila Ustaz. Boleh ingat. Oh, nampak. Isra hafal buku teks form 4. Kapan? Kau ada? Kau boleh tanya Isra buku surat berapa? Perkataan janjang aritmetik berapa kali keluar dalam buku teks tu? Dia tahu. Perkataan. Okey, kita tengok. Ya, satu lagi soalan. Nombor 15 bawah tu. Satu lagi. Soalan terakhir. Ngam-ngam habis ni. Boleh habis ni. Nombor 15. Okey. A. Sejarah exam bila? Kamu start exam bila? Minggu depan. Minggu sekali lagi tu tak? Buat agak minggu depan bila agak-agak kan. Tiba-tiba hilang. Diberi koordinat bagi 3 titik ialah A, 9A. Itu A ke alpha? Alpha kan? Alpha. 9 alpha, B 03, C 411. Cari nilai A jika ABC adalah segaris. ABC adalah segaris. Jadi, nombor 1. Kalau segaris, kita boleh gunakan banyak kaedah. Salah satu kaedahnya kita boleh gunakan kaedah kecerunan. Sebab kalau benda ni duduk dalam satu garis, kecerunan ni adalah sama. So, ini A, ini B, ini C. Yang ini 9 alpha, yang ini 03 dan yang ini 411. Kita boleh samakan yang ini dengan yang inilah. Untuk kecerunan. Ini saya ambil kecerunan kat sini. 3 tolak alpha per dengan 0 tolak 9 sama dengan 11 tolak 3 per 4 tolak 0. Kita akan dapat 3 tolak alpha sama dengan 8 kali dengan negatif 9. Yang ini kali dengan 4. Tak silap lah. Kita akan dapat kat sini apa? 12 tolak 12. 12 pula. 4 alpha sama dengan negatif 70. 2 negatif 4 alpha sama dengan negatif 84. Kemudian alpha sama dengan 21. Itu kalau dia bagi tahu kita segaris. Kita boleh gunakan. Satu lagi kita boleh gunakan juga formula luas. Formula luas contoh. Kamu boleh guna juga formula luas tapi dia kadang-kadang tengok macam mana. Contohlah kan. Kalau dia duduk segaris maksudnya luas dia kosong. Luas poligon dia adalah kosong. Jadi kalau luas poligon kita boleh gunakan, kita boleh ambil kat situ luas kosong sama dengan 1/2. Kita susun saja apa? 9 alpha 03 411 9 alpha. Ini kita nak buktikan jawapan dia tengok sama tak okey. Yang ini 2 pergi sebelah jumpa kosong habis. Modulus jumpa kosong pun habis. Biar kita yang tinggal apa? Geng bawah adalah 27 campur 4 alpha. Kosong tak payah. Tolak dengan 12 campur dengan 99. Sama dengan kosong. Kita akan dapat 4 alpha sama dengan 99. Ni 27. 99 campur 12 tolak dengan 27. 84. Kita akan dapat negatif 84. Jadi 4 alpha sama dengan 84. Alpha sama dengan 21. Jawapan dia tak ada lagi. 2 kaedah dia guna.
Okey. Satu kalau dia kata segaris, luas boleh. Satu lagi nak pakai keturunan pun boleh. Mana-mana boleh. Jawapan tak boleh lagi. Okay, jangan pakai dua-dua lah dalam exam. Gila gempak kan. Cik kamu tulis ke kat kan. Pelajar juga digunakan menggunakan cara ni. Cik ajar murid tu. Okey, luas segitiga 20. Maksudnya nombor 2 tu kita kena pakai, memang kena pakai luas lah. Kena pakai luas. Jadi kalau pakai luas, senang tiru je orang tu. Okey, nombor 2. Luas dia 20. 20 sama dengan 1/2. Okey. Bila koordinat yang sama, bila kita dah buat cara luas contoh macam ni kan. Kita terus pergi attack yang ini terus tak apa. Terus pergi sini. Nampak? Kenapa? Benda ni kita repeat benda yang sama. Bila repeat kamu terus pergi sub sini terus modulus, itu ada lagi modulus tak pindah. Dan 4 alfa tolak 84. Terus ambil. Nampak? Sebab benda tu berulang, benda yang sama repeat. Tak payah tulis 2 kali. Jadi selesaikan ni je. Sini akan dapat 40, sini akan tinggal modulus 4 alfa tolak 84. Okey. Bila ada modulus, kita akan hasilkan 2 jawapan. Yang pertama, 4 alfa tolak 84 sama dengan 40. Satu lagi, 4 alfa tolak 84 sama dengan negatif 40. Dia 2 jawapan. Okey. Yang ini 4 alfa sama dengan negatif, bukan negatif. 124. Jadi kita akan dapat alfa sama dengan 31. Yang ini pula 4 alfa sama dengan 44. Jadi alfa sama dengan 11. Tak apa, buat macam mana dapat 2 bagi je. Dapat 2. Bagi lah jangan. Kenapa boleh dapat 2 jawapan? Kenapa boleh dapat 2 jawapan? Sebab segitiga. Bila segitiga, satu titik sini, satu kat sini, luas dia 20. Dan titik tu boleh juga duduk di bawah. Dan luas dia yang sama. Betul kan? Tapi tak semestinya atas bawah, kiri kanan, depan belakang sama. Asalkan segitiga tu dapat simetri. Yang satu lagi. Okey. Diberi titik-titik. Oh, ada lagi. Ni boleh faham? Boleh. Okay. Yang ni dia fokus kat apa? Tengok. Formula luas. Kan? Fokus formula luas. Kenapa saya rasa macam pusing-pusing saya nak hitam ni? Jangkit dengan Ishraq cakap dengan dia, sembang dengan dia tadi. Lah cikgu. Habis lah orang dalam Zoom ni. Gila. Kalau dia dah main masuk ikut Zoom lah. Okey, nombor B ya, B. Diberi bahawa P 17, kemudian apa? Q 43 dan R 1 negatif 1. Dan S. Tak tahu, kita tulis XY. Tak tahu kan? XY. Adalah vertices of rhombus. Rhombus ni paling senang, square je kau buat. Yang tak penat. Sebab square adalah rhombus. Square adalah rhombus. Jadi kita isi koordinat ni, kamu hanya perlu ikut turutan. Tak perlu sharp sangat nombor dia. Ikut turutan. Maksudnya saya buat contoh katanya P, main Q, main R, S. Hati je tak. Mana letak dia koordinat? Koordinat apa? 1, 7, dengan 4, 3, 1, negatif 1, X, Y. Tengok je tu je. Sebab okay. Kemudian soalan tanya apa sini? Cari luas rhombus. Cari luas rhombus. Nak cari luas rhombus, kita hanya perlu cari apa? Luas segitiga ni. Darab 2. Salah bawah. Salah garis. Ni okey. Luas segitiga tu darab 2.
2. Jadi kita cari ya. Luas rhombus sama dengan 2 kali luas PQR. Lepas tu saya kata letak je. Letak je. Okay. Jadi 2 kali luas PQR. Apa luas PQR? Kita akan buat luas PQR. Kita pergi buat luas PQR kan. PQR luas sama dengan 1/2. Kita ambil 1743, 1 negatif, 1 patah balik 17. Jadi kita akan dapat jawapan kita 1/2. Geng bawah dulu. Geng bawah 3, 7, 10. 10 tolak 4, 6. Geng atas 28 campur 3, 27. Betul. 31 tolak 1. 30. Pandai, dah makin pandai sapuan sekarang. Dulu pakai kalkulator. Okey. 1/2 modulus dapat negatif 24. Sebab modulus kita akan dapat jawapan akhir kita 12. Okey, isi kat sini. Dapat jawapan akhir 24. Okey. Kalau masuk soalan macam ni exam kan. Sakit hati pun ada. Kenapa sakit hati? Markah 2. Markah dia 2. Okey, dan last kali soalan. Titik R bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik A ialah 2 kali jaraknya dari titik B. Jadi kita buat persamaan dulu, kita padam dulu. Dah Syafiq? Mat. Oh, si kirim shot. Bukan si kirim. Okey. Okey, tengok soalan last kali sikit. R bergerak dari titik A. Maksudnya R A adalah sama dengan 2 kali jarak dari titik D. R B. Okey. Atas kepala dia R letak koordinat XY. A letak koordinat A. B letak koordinat B. Lepas tu masukkan formula jarak. Formula jarak maksudnya apa? Punca kuasa 2 punca kuasa. Formula jarak kamu boleh hafal je. Kurungan. Kuasa 2 tambah. Kuasa 2 tambah. Ini X tolak, ini Y tolak. Ini X tolak, ini Y tolak. Formula local standard. Lepas tu isi kat koordinat kita. Koordinat kita X kita 4, Y kosong. Sini X kita negatif 2. Jadi sini akan jadi positif 2. Kosong. Okey. Punca kuasa matikan dulu. Bila matikan punca kuasa 2 dapat kat sini aja. Ini mati. Jadi yang ini akan jadi X kuasa 2 tolak 8 X campur 16 campur dengan Y kuasa 2 sama dengan 4 kurungan X kuasa 2 campur 4 X campur 4 campur Y kuasa 2. Okey. Belah mana kosong? Belah mana sikit. Contoh kat sini ni 4, ni 1, betul? Jadi kita kosong belah sini lah. Dapat jawapan kita 4x1. Tinggal 3x kuasa 2. Lepas tu Y 4y1. 3y kuasa 2. 16 campur 8. 24. X tadi X kan? Y tak ada. Nombor 16 tolak 16. Base. Ni je lah. Itu kita panggil dia persamaan lokal. Alhamdulillah tamat. Sakit. Tak tahulah kalau masuk lega sikit lah.
16 markah dalam tangan dapat lah. Full mark lah, bahagian B ni kamu boleh score full mark insyaAllah. Okay. Jadi kita jumpa lagi insyaAllah hari Sabtu lah. Sabtu ni petang. Yang ni ganti minggu lepas je. Okay, yang ni Sabtu petang mungkin saya akan tengok peta 2 pula. Peta 2 saya ambil kali ni mungkin soalan bahagian B kot. B ya. B ke? C kita dapat C. Oh C belum? Oh C kita buat C lah Sabtu ni kita akan buat soalan bahagian C. Saya ambil dalam 3 set je cukup. 2 set kot. Bahagian C 2 set cukup kot. Jenuh lah tu. Okay. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang di rumah, selamat berjaya. Jangan jalan-jalan insyaAllah di rumah ya. Okay. Gelang, pakai gelang pink tu elok-elok. Ada gelang pink? Adik. Ada. Tapi Okay. Sabtu saya datang lawat. Baik. Datang Pakai ni pakai PPE. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Baik, sama.